basikal tu macam rapat sangat dengan dia masa kecil, Kak tengok pun. Suka sangat kalau rantai basikal tu putus. Dia sungguh-sungguh baik dan senyum. Tapi baik dengan tangan. Kadang-kadang dawai. Dia mari itu jam. Saya tengok dia minat-minat juga, tapi dia pun tak dapat baik dengan basikal. Itu sebagai anak, kita rasa bangga. Bangga sebab dia adalah seorang jago, merupakan jago basikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita berjumpa lagi dalam rancangan Arena Sukan. Kemalangan Geri yang berlaku 3 bulan sebelum Olimpik 1968 hampir merenggut nyawanya. Yang sebelum itu, ia telah menyumbangkan 1 pingat emas dan 1 pingat perak untuk Sukan Lumba Basikal Negara pada Sukan Siap 1965. Kita ikuti kisah perjuangan legenda Sukan Lumba Basikal Negara, Syahrudin Jaafar. Jadi Abang Sah boleh ceritakan tentang kemalangan Geri itu, bagaimana berlaku? Ya. 13 Julai 1968. Itu tarikh keramat bagi saya lah, kerana bulan Oktober merupakan satu bulan yang penting yang saya telah cita-cita untuk menghadapi Sukan Olimpik di Mexico City. Pada pagi saya bertolak itu 13 Julai 1968, saya telah dilanggar di Serendah lebih kurang 40 km ataupun 30 batu dari Kuala Lumpur, dan yang melanggar saya itu mengatakan, dia report kepada polis, mengatakan dia telah langgar seorang kayu basikal dan telah mati, meninggal dunia di tepi jalan sana. Tetapi oleh kerana pada masa itu ada seorang hamba Allah, saya tak ingat nama dia, seorang tentera yang daripada Ipoh nak pergi ke Kuala Lumpur telah berhenti melihat saya di tepi jalan itu, tepi sungai. Jadi itu dia mengambil saya terus bawa ke hospital GH di Kuala Lumpur sini. Saya masih ingat lagi dengan jahitan di kepala saya sini, berapa belas jarum. Dia di telinga saya habis, tak dapat dicari di tepi jalan, kerana di sini, di bahu kiri saya, di sini habis semua. Basikal saya jadi nombor 8 dan memang tidak ada guna. Mungkin besi buruk saja pada masa itu. Itulah saya menggadaikan nyawa saya untuk basikal pada masa itu. Apakah kemalangan itu pada masa itu Abang Sah rasa merupakan penamat bagi karier Abang Sah? Tidak, saya tidak. Padahal sungguh pun pada masa itu saya dengan kepala berbungkus. Kepala saya pada itu 2 minggu kemudian apabila ujian pemilihan ke Mexico itu, saya pergi sendiri melihat perlombaan itu dengan kepala saya berbungkus kerana semangat saya berkobar-kobar, dan saya melihatkan peluru itu, saya rasa terkilan kerana saya tak dapat duduk bersama-sama dengan barisan itu untuk menunjukkan kebolehan saya. Okey Abang Sah, kita imbas kembali karier Abang Sah dalam Sukan Lumba Basikal. Mungkin Abang Sah dapat ceritakan bila dan di mana? Saya mula berbasikal sejak tahun 1957, waktu Melaya mula mencapai kemerdekaan. Iaitu apabila saya berulang-alik ke sekolah di Anglo Chinese School, Kampung Kok Setiawan. Pada masa di sekolah itu saya tidak berhajat untuk berlumba pada masa itu. Cuma berbasikal ke sekolah hanya untuk menjadi satu jenis pengangkutan ke sekolah. Di masa itu saya menggunakan basikal biasa saja, yang bukan basikal racing. Basikal biasa tu dia pelas, bawa ke kedai, pusarkan begitu. Jadi bila dia naik tu dia macam orang lawan race gitu. Pegang tu gini. Dia kata, sudah budak ni teruk sangat. Mana dia nampak basikal yang bangsa pusar begitu. Tapi oleh kerana saya berminat, maka saya terpaksa ubah suai apabila saya tengok mereka mempunyai basikal yang mempunyai handle yang bengkok. Jadi saya rasa ini satu kelebihan bagi mereka. Dalam RM23 kalau tak silap. RM23. Basikal tu pula ada bunyi tik 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 tik. Bunyi macam ada lidi bunyi. Dan dia ada sarung rantai.
Saya masih ingat lagi warna hijau basikal rally itu. Yang mempunyai tidak ada gear masa itu. Basikal handle racing dan dengan ada mudguard dan sebagainya. Maka permulaan di saat itulah maka saya lebih berminat dan lebih saya berusaha untuk menjadi seorang pelumba. Di peringkat awal, bagaimana abang menampung perbelanjaan untuk sukan lembu basikal ni? Keluarga saya, iaitu kakak saya dengan ibu saya sendiri, masa itu arwah mak saya masih ada lagi, yang buat kuih dan sebagainya, jual dan juga kumpulkan duit, membantu saya secara tidak langsung. Ya. Dan duit sekolah juga saya kumpulkan untuk saya gunakan wang itu untuk membeli peralatan dan sebagainya. Dan saya masuk dalam perlombaan peringkat sekolah-sekolah peringkat negeri Perak dan saya menjadi johan. Apakah lorong ataupun jambatan pertama yang membawa abang ke dalam pasukan kebangsaan? Boleh kita ceritakan? Saya masih ingat lagi dalam satu perlombaan tahun 1961, itu pemilihan untuk pergi ke sukan siap di Rangoon. Semua pun saya dan juga beberapa orang rakan termasuk saudara Eng Du Pong. Saya pun pakai bagus punya, tapi 270. Dia lagi truk saya punya lah. Telah terpilih untuk pergi kejohanan itu, tetapi masalahnya Persatuan Kebangsaan Malaysia masa itu tidak bergabung dengan peringkat dunia, iaitu peringkat Union Cyclist International ataupun UCI. Jadi maka pasukan kita, Pekan Melaya masa itu tidak digunakan bertanding. Jadi kami tidak putus asa, malahan pada tahun 1962 kebolehan kami itu dicuba lagi sekali di dalam sukan Asia di Jakarta, di mana akhirnya pasukan kami, saya dalam pasukan itu bersama-sama dengan saudara N.A. Rosli dan juga yang lainnya itu 9 orang, kami telah mendapat tingkat gangsa dalam acara sukan Asia. Jadi Kak tengok dia sungguh-sungguh berusaha untuk mendapat kejayaan yang dia mahu. Sampailah dia dapat kata orang gold medal tu. Kak kata alhamdulillah berkat kemauan dia, kehendak dia. Kak beli kat masin dah. 1 bulan kami makan kat masin. Di sebalik jerih-perih suka duka ada insan istimewa ataupun yang tercinta yang sentiasa berada di belakang karier Syahrudin Jaafar. Isteri tercinta Hasmah Ibrahim sentiasa memberikan galakan kepada karier sukan lembu basikal suaminya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak? Alhamdulillah. Boleh Kak ceritakan tentang pengorbanan yang dilakukan? Ya, kalau nak ceritakan tentang pengorbanan ini memang ialah cerita yang lama lah, tapi kita cerita lebih kurang saja. Kami ini bukannya orang kata orang yang ada duit. Jadi apa cara pun akak terpaksalah bantu suami sebab dia terlampau minat sangat dengan lembu basikal ni. Kalau nak katakan siang malam dia bercerita hal basikal. Perkara yang pertamalah dalam satuan lembu basikal yang menyentuh kami, yang menyeksakan kami masa tu anak dah 3 orang, kecil-kecil anak lagi. Jadi gaji kerajaan masa tu berapa sangatlah, tak sampai 200. Jadi selepas dia pegang Satuan Lembu Basikal Malaysia, tak berapa bulan agaknya, dia dapat jemputan daripada Jakarta, jelajah Jawa masa tu. Jadi macam mana kita nak menguruskan? Jadi dia gunakan duit gaji dia lah. Jadi akak ni usahalah sendiri macam mana pula nak menjaga rumah tangga anak, makan minuman anak, susu anak. Jadi biarkan gaji dia tu, 1 bulan gaji tu untuk duit telefon ke Indonesia. Jadi kami dah tak ada, duit makan pun dah tak ada masa tu. Jadi
ada satu orang tua tu, dia orang Melayu, dia tahu kisah-kisah kami dan dia memang hantar ikan sayur dekat asrama kami duduk tu. Jadi dia offer, tak apalah, ambil dengan dia. Dan kakak pun ambillah sikit-sikit untuk anak. Lepas tu kakak beli ikan masin lah. 1 bulan kami makan ikan masin. Pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar. Selain dari sukan anak-anak, dia harus jaga, membesarkan segalanya. Masa itu mak bapak dia pun ada. Jadi semua dia nak bagi rata. Untuk itu kak kata cukup terima kasih lah kata dia. Dan kak sendiri, kak sendiri juga tak akan sanggup kalau lain orang lari dah. Dia balik daripada Indonesia dapat kejayaan. Dan selepas tu dia selalulah pergi ke luar negeri. Dan anak masa tu kecil-kecil, akak bertanggungjawab lah. Sekolah anak ke, apa ke, macam mana nak cari duit ke, nak tambahan pendapatan. Akak sebenarnya tak bekerja masa tu. Kadang-kadang dia tu segan tak cakap dengan kakak kalau dia tak apa-apa untuk bantu. Apa yang patut kita buat, kita buatlah. Enggak ada jual ke, kita punya pasar. Asalkan dia berjaya. Alhamdulillah kata. Untuk nak menambah pendapatan, ada budak-budak bujang yang dekat-dekat asrama yang bekerja tu. Jadi dia makan kedai. Jadi akak offer dia orang makan dengan kakak lah. Bayar RM40 sebulan tak apa. Masa tahun 60-an dulu RM40 dah besar. Apa yang dia nak buat, akak akan bagi, akak sokong. Berapa dia kata, RM2,000, RM3,000, nak pergi sana, nak pergi sini. Akak sentiasa bantu. Macam mana akak akan cari, bantu dia. Sampailah kepada dia sakit ke, apa ke, akak akan bantu. Ada tak perkara-perkara yang akak rasa setakat ni akak puas hati dengan pencapaian abang? Syarudin sebagai orang lama, dia orang ni macam tak ada keyakinan. Dia orang tak kenal siapa Syarudin. Yang kenal Syarudin cuma yang lama-lama macam Ishak Amin daripada Kedah, Sulaiman Nanang, arwah Daud Ibrahim. Ini yang kenal dengan akak dan rapat dengan akak. Yang diorang ni kalau datang nak berlumba ke, nak training centralized ke, di rumah akak lah. Makan minum semua, akak tanggunglah diorang tu. Dan akak pun bersama dengan dia. Kalau kata nak cari sponsor, siapa nak pergi jumpa? Akak lebih banyak bekerja dari dia. Jumpa sponsor, jumpa orang tu, jumpa orang ini. So alhamdulillah ada kejayaan yang akak buat. Macam jelajah Winston, ada kejayaan. Itu dari hasil akak sendiri. Apakah akak bersyukur mempunyai seorang suami yang tidak pernah padam semangatnya? Ya, memang bersyukur. Dia sebab kalau dia tak ada sesuatu aktiviti yang dia minat, dia akan ke lain. Manalah tahu dia pergi minum ke, judi ke, kita tak tahu. Jadi dia ada sesuatu yang dia minat, dia akan tumpu ke situ aja. Jadi dia punya minat lain tu dah tak ada dah. Sampailah sekarang ni. Dia tak ada kata nak pergi minum-minum tak tentu dekat kedai. Dia kalau ada duit tu, basikal lah. Dia akan jumpa pergi basikal, belanja orang basikal. Tak ada duit kan, dia tanya dengan akak, ada duit sikit tak? Pengorbanan dia memang terlalu hebat sekali. Saya rasa tidak ada isteri rasa saya lah yang begitu hebat perjuangan dia membantu saya, khasnya dalam sukan berbasikal. Dia tak sebut tadi, mungkin dia malu agaknya. Dia tidak sebut yang dia gadai barang-barang kemas dia. Ya. Yang bawa orang pergi gadai itu adalah pelumba basikal sendiri. Kerana pada masa itu kita nak menjalani latihan ke jelajah Jawa tadi dia sebut, di mana akhir-akhirnya saudara ataupun sekarang Datuk Junjungan jadi Johan keseluruhannya. Kalau kita nak gambarkan ataupun nak diukur, sedalam mana cinta banding pada Kak Hasmah? Oh. Saya tak tahu sama orang sanggup tak sanggup buat macam mana yang saya buat terhadap basikal, terhadap isteri. Basikal mungkin jadi isteri nombor 2 saya.
Ya. Saya biasa bergaduh dengan orang kerana bersikal, dengan keluarga saya. Sebagai contoh, kalau ada satu kenduri kendara dekat rumah, dia ada satu perlombaan pada pagi itu, saya akan pergi kepada basikal dan kenduri saya pergi pada belah petang ataupun belah malam. Itulah minat saya, cinta saya kepada basikal. Kepada isteri saya begitu juga. Ya. Saya tidak ada segala-gala duit gaji saya serah kepada beliau. Ya. Sebab saya tahu saya tak boleh simpan duit. Kalau saya simpan duit, maknanya duit itu akan pergi kepada benda-benda yang saya gunakan untuk basikal. Jadi kalau kepada beliau, oleh isteri saya, maka dia boleh kawal. Inilah maknanya saya memang cinta saya kepada dia sehingga ke akhir hayat lah, insyaAllah. Abang Sah, dengan kesihatan yang Kak Kasmah hadapi ketika ini, bagaimana Abang Sah menghadapi keadaan ini sekarang? Ya, kita tidak boleh melawan takdir, ya, Cik Syafi. Ya. Sungguh sedih Kak tengok macam ni. Tak sangka Kak jadi begini. Adik ipar Kak, sungguh pun adik ipar. Memang sudah kehendak Tuhan kata orang. Jadi macam tu nak buat apa. Itu yang Kak sedih tu. Sepatutnya dia orang datang ke England dengan sama Kakak untuk tengok Olimpik yang Kak tengok dalam televisyen. Dari awal sampai akhir, tiap kali Kak rasa kecewa. Kalaulah dia ada sisi Kak tengok bersama. Betapa gembiranya. Tapi tak dapat. Rupanya dia di hospital. Tapi alhamdulillah kita dapat menghadapinya dan kita dengan kehendak pihak-pihak perubatan sendiri di HUKM, saya terpaksa sebut di sini, telah memberi nasihat dan juga perubatan yang begitu baik pada beliau, dan alhamdulillah ini hari dia dapat cuti, balik cuti ke rumah selama 4 hari khusus untuk program yang khas ini pada hari ini. Jadi itu saya rasa pengorbanan beliau kepada saya terhadap ini, kalau tidak dia terlantar di hospital. Sukar untuk saya gambarkan kerana sesungguhnya kedua-dua insan ini sungguh istimewa. Si isteri sentiasa berada di belakang suami demi kegemaran ataupun sukan minat suaminya terhadap sukan lumba basikal. Dan kini nampaknya giliran Abang Sah untuk membalas segala jasa dan pengorbanan yang telah pun dicurahkan oleh isteri tercinta. Pengorbanan dia itu diterima, dimakbulkan. Kalau nak katakan kejayaan tu memang banyak kejayaan, tapi yang tak boleh saya lupakan ialah dalam memenangi pingat emas dan perak dalam Sukan Siap tahun 1965 di Kuala Lumpur. Kenangan sedih memang banyak, ya, terutama sekali dengan kesihatan saya setelah saya mengharungi acara ini daripada mula, ya. Kalau boleh lihat telinga saya sebelah kiri ini memang rabit akibat daripada dilanggar oleh kenderaan dari belakang, dan juga saya jatuh sebagainya. Sungguh pun saya rasa pahit, maung itu saya menghadapinya. Saya rasa sukan bersikal masih lagi belum dapat diketengahkan, ya, masih belum dapat lagi ditonjolkan supaya menjadi satu sukan yang betul-betul diminati oleh generasi yang akan datang. Cara latihan yang dia tunjuk ajar saya memang keras. Dan macam mana arwah Alwi Ahmad melatih Rosman Alwi, dan saya tengok sebenarnya lebih keras lagi apa yang dia nak. Sampai saya menangis. Abang Sah pernah mengarahkan ataupun mencadangkan barisan jawatan kuasa kepimpinan lumba basikal meletak jawatan. Ya. Boleh kita kongsi? Betul. Terima kasihlah kerana bawa perkara itu, kerana saya rasa tak ramai orang yang berani cakap benar lah dalam hal ini. Kalau kata siapa nak ikut dia, memang kena makan hatilah. Cara dia cakap, apa yang dia keluarkan satu-satu ayat tu, memang terasa.
Tapi kita menganggapkan itu satu memang sikap dia. Jadi saya rasa saya terpaksa kena berterus terang dalam hal ini dan saya beritahu kesalahan ini terus kepada pegawai-pegawai dalam persatuan kerana tidak mengambil perkara yang penting-penting ini dalam perhatian mereka. Ya. Jadi saya cabarkan kepada semua persatuan oleh kerana saya duduk sebagai setiausaha Persatuan Lumba Basikal Selangor pada masa itu. Dan saya cabarkan mereka semua letak jawatan dan mereka kata okey serah pada you Syahrudin untuk teruskan perjuangan. Jadi bila pertukaran bank account kita lihat, saya sendiri tengok bila kita nak buat pertukaran bank account kita tengok dalam bank cuma ada RM44.60. InsyaAllah saya akan ingat figure itu sehingga akhir hayat lah. Dengan RM44.60 saya nak modalkan benda itu untuk nak pergi ke Jakarta. Tapi oleh kerana kami faham dan kami tahu cara macam mana nak kendalikan itu, RM44.60 modal itu, kita bawa balik Suharto Cup melalui Datuk Eng Jungan sekarang overall individual champion dan juga team champion kita juga dapat dan jelajah jauh itu. Dan juga akhir tahun itu bulan 12 arwah Daud Ibrahim dapat pingat emas di Sukan Asia di Bangkok dan juga Eng Jungan sekali lagi dapat pingat emas. 2 emas, 1 perak, 2 gangsa. Sehingga saat ini belum ada lagi tim Malaysia kita yang menangi apa-apa pingat emas melebihi daripada 2. Boleh dikatakan ramai jugalah anak buah yang saya didik pada masa itu. Semua pun tidak secara direct tapi melalui pentadbiran saya, melalui urusan yang saya laksanakan, planning perancangan yang kita buat seperti arwah Ali Hassan yang menjadi Raja Bukit di perangkat Asia. Siapa yang tak kenal Ali Hassan pada zaman itu. Mokhtar Yusof, pada saudara Eng Jungan juga masa itu, Daud Ibrahim, sehingga kan yang akhir-akhir ini M. Kumarasen, Rosman Alwi, adalah merupakan satu perancangan jangka panjang yang kami laksanakan pada masa itu. Bagi saya, hidup mesti berjasa, berkhidmat untuk bangsa dan negara serta tanah air. Itu bagi saya itu prinsip yang saya pegang. Kita boleh lihat mana-mana atlet pun lah di dunia ini apabila dia memenangi pingat, dia naik atas rostrum, apa yang kita lihat ialah titisan air mata yang keluar dari matanya kerana pengorbanan dia tu diterima, dimakbulkan. Ya, bagi saya rasa atlet harus mempunyai semangat fighting spirit lah kata orang ya. Mesti semangat bersungguh-sungguh untuk mengharumkan nama negara. Sesungguhnya bagi pihak peminat sukan lumba basikal negara khususnya dan peminat sukan negara Malaysia hanya ucapan terima kasih sahaja yang dapat kita ucapkan kepada Syahrudin Jaafar, legenda sukan lumba basikal negara. Arena Sukan mengundur diri kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Salam Arena Sukan. Di Bisikal tu macam rapat sangat dengan dia masa kecil, tak tengok pun. Suka sangat kalau hantar bisikal tu putus. Dia sungguh-sungguh baik dan senyum, tapi baik dengan tangan. Kadang-kadang dawai. Dia mari itu jam. Saya tengok dia minat juga tapi dia pun tak dapat baiknya basikal. Itu sebagai anak dia rasa bangga sebab dia adalah seorang jago, merupakan jago basikal.